Berpeganglah pada Tuhan, cahaya kehidupan, syarat bahagia di dunia, akhirat kekal selamanya pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan bacaan kita mudah-mudahan pertemuan kita dapat rahmat kasih sayang Allah bagi tempat berfikir, mudah-mudahan kita faham agama al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbina billahi rabbana wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sama-sama kita merafaq membesarkan Allah Ta'ala. Salawat dan salam ke atas diri Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih lagi Allah bagi nikmat. Semoga dengan nikmat tadi kita jadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah wal Wilayat Ad-Diniyah, Imam Mawardi menyebut dalam kitab dia Kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah wal Wilayat Ad-Diniyah. Dia menyebut Al-Imamah mawdu'atun bi khilafatin nubuwah, Firasatid dunia, firasatid din, wasiatid dunia. Kepimpinan diadakan adalah bertujuan untuk menggantikan tugas nubuwah, tugas Nabi. Apa dia tugas dia? Firasatid din, jaga agama. Wasiatid dunia, dan tadbir dunia tadi dengan agama. Alhamdulillah pagi ini masing-masing semua sibuk kan? Maka alhamdulillah kita pagi ini kita sibukkan diri kita dengan agama. Maknanya dalam satu hari tadi biar kita ada suatu fikiran bagaimana dia terdetik satu, bagaimana mendaulatkan agama. Mesti ada. Bangun tidur pagi-pagi, apa aku nak buat hari ini untuk agama. Wala tamutunna illa wa antum muslimun tadi. Jangan kamu mati kecuali kamu berada dalam Islam. Islam lama dah. Dan insya-Allah permulaan kuliah doa, insya-Allah Allah panjangkan usia kita akan bincang mengenai Islam. Islam, apa makna kita berislam? Apa makna kalau kerajaan Islam tapi tidak laksana Islam? Apa makna keluarga nama Islam tapi tidak laksanakan hukum Islam? Jadi apa makna kita sebagai Islam? Apa tugas kita? Maka Imam Al-Mawardi dalam kitab tersebut Al-Imamah mawdu'atun li khilafatin nubuwah, kepimpinan. Para semua kita tak ada kepimpinan. Sebab itu kalau saya dengar dalam kereta tadi Ustaz Zurami sebut dalam besar
Sebab biar kita ada suatu sifat iaitu jiwa murabi. Ya, murabi tadi kepimpinan, pemimpin. Jadi sekadar kita arwah orang. Ya, arwah orang macam ni, biar kita ada suatu sifat bagaimana nak tadbir, nak murabi, nak tarbiyah. Jadi para hadirin semua, apabila Imam Al-Mawardi menyebut macam tu, al-imamah mawdu'atun li khilafatin nubuwah. Kepimpinan tadi adalah suatu bertujuan untuk ambil ganti balik khilafah, kerja Nabi. Kerja Nabi bukan sekadar terhenti apabila wafat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diganti oleh para sahabat. Diganti khilafah tadi, maka sampailah tahap kita, maka apa tujuan kita? Khilafatin nubuwah, nak ganti tugas Nabi. Ini para semua, yang pertama untuk permulaan, sebenarnya saya pun tak layak nak cakap sini, saya pun masih belajar, masih lagi saya kata apa dah ajarkan ilmu. Jadi para semua dengan sekadar ilmu yang ada, saya pun memerlukan kepada untuk ajar para semua. Dan mudah-mudahan perkongsian kita membuahkan suatu hasil yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah lain kali saya minta yang pertama dari segi masa, kalau boleh kita mula pukul 9. Mula pukul 9 insya-Allah. Sebab saya 10.30 ada kelas lain. Dan yang kedua, dari segi penuhi masa tadi, sebab saya belajar lagi. Jadi minggu yang pertama, yang kedua insya-Allah dapat. Yang kamu dapat, yang kedua saya kuliah di kuliah Doha di Intim. Kemudian minggu ketiga biasanya saya akan pergi ke Melayu di sana. Jadi insya-Allah apa-apa pun saya akan hubung lagi insya-Allah. Baik. Para semua, saya nak mula dengan suatu kisah. Sebab kita ni termasuk dalam kumpulan yang ambil berat tentang agama. Suatu hari dalam perang Badar, diceritakan oleh Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kata Abdul Rahman bin Auf, suatu hari aku berada dalam perang Badar di barisan hadapan sekali. Perang semua dalam perang. Dalam perang berada dalam barisan hadapan. Perang antara dua, mati atau hidup. Antara mati dan hidup. Maka kata Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, pada suatu hari aku berada di perang Badar. Ketika itu aku berada di barisan hadapan sekali, saf yang pertama. Maka yang pertama kita lihat bahawa dalam perang, sahabat yang di bawah didikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berjaya mendidikan tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meletakkan mereka duduk saf yang pertama. Kita dapat faham bahawa kalau dalam banyak perang, para sahabat duduk saf yang pertama. Bagaimana kita dalam saf solat? Saf solat belum tentu lagi mati atau tidak. Jadi dalam banyak perang Badar al-Kubra, saf mati atau tidak, sama ada mati ataupun hidup. Kata Abdul Rahman bin Auf, ketika itu aku berpandang di sebelah kanan dan kiri, aku nampak dua orang pemuda Ansar, orang muda. Kiri kanan aku ada seorang pemuda, kiri kanan ada seorang pemuda, kiri ada seorang pemuda. Maka hati kecil aku kata, Abdul Rahman kata, alangkah baiknya kalau sebelah kanan aku seorang yang hebat, yang tubuh yang tegak. Sebelah kiri aku seorang yang hebat, yang badan besar, pahlawan, boleh tolong aku. Kata Abdul Rahman bin Auf. Tidak, budak kecil sebelah itu. Tiba-tiba pemuda Ansar tadi pegang tanya Abdul Rahman bin Auf, wahai pakcik, mana Abu Lahab, mana Abu Jahal? Yang mana Abu Jahal? Maka Abdul Rahman bin Auf
rasa heran. Dia tanya, apa sebab, apa maksud kamu wahai pemuda? Dia kata, aku dengar Abu Jahal ni seorang lelaki yang hina Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang caci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunjuk kepada aku. Kalau tidak ada ini, mungkin aku terbunuh ataupun aku selamat. Aku serah kepada Allah, kata pemuda. Maka Abdul Rahman bin Auf lihat ketika itu Abu Jahal naik kuda. Maka pemuda Ansar tadi terus menerpa kepada Abu Jahal. Ketika itu Abu Jahal bersama anak dia Akramah sebelum Islam. Jadi apabila dia menerpa kepada Abu Jahal jatuh dari kuda. Dia lawan dengan Abu Jahal, menyatakan dia Allah, kata pemuda Ansar tadi, dua orang pemuda Ansar tadi, seorang nama Mu'adz bin Amr bin Jamun, seorang lagi Mu'adz bin Arfa radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Amr bin Jamun berkata, dia kata, ketika itu bahu aku ditetap oleh Abu Jahal dalam perang itu, sehingga akan terkulai bahu aku. Kata Mu'adz, pemuda Ansar. Perang ni semua, ya Allah, sakit. Ya Allah, kita luka sikit pun. Luka kena sikit ya Allah. Berapa kali cerita kat isteri kita, cerita kat anak. Bagaimana pemuda Ansar tadi, Mu'adz bin Amr bin Jamun tadi, terkulai bahu dia. Allah. Maka pergerakan aku menusahkan pergerakan dia, tangan terkulai, susah nak bergerak. Maka aku letakkan tangan aku di atas bahu aku. Maka aku pulang pengelawan. Aku rasa susah. Maka aku ambil tangan aku yang terkulai tadi, aku letak bawah kaki. Maka aku hentak sehingga jadi putih. Ini pertuhanannya tuan. Kita melihat berjaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang semua kalaulah didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat berjuang pada jalan Allah, bagaimana kita ketika perang semua pagi ini kita wakafkan masa tak seberapa. Mudah-mudahan Allah bagi masa tadi kita dapat infakkan perjalanan Allah. Baik para semua, insyaAllah kuliah duha kita akan berpandukan kepada kita yang dikarang oleh Dr. Fathiyah Khan. Baik, sebelum kita masuk alangkah baiknya kalau kita cuba ta'aruf dengan Dr. Fathiyah Khan. Kalau tak kenal maka tercinta. Yang pertama, kitab yang kita akan baca ni, dia banyak kitab. Dr. Fathiyah Khan ni banyak kitabnya. Tapi yang masyhur adalah Mada Ya'ni Bintimadi Bil Islam. Apa artinya saya mengenai Islam? Baik, Dr. Fathiyah Khan, nama sebenarnya Mahmud Fathi Ibn Muhammad. Mahmud Fathi Ibn Muhammad itu nama sebenarnya. Biasa pada bahasa Turki, Mahmud Fathi Ibn Muhammad, Muhammad Fathi, nama Fathiyah Khan, Fathi Ibn Muhammad. Asal keturunan dia, susugalo dia kepada bangsa Turki. Dr. Fathiyah Khan dilahirkan pada 9 Oktober 1933. 1933 di Lebanon, utara Lebanon. Kalau tengok dalam kitab-kitab, Dr. Fathiyah Khan isteri dia nama Dr. Muna Haddad. Dr. Muna Haddad. Anak dia 4 perempuan, seorang lelaki.
4 perempuan, seorang lelaki. Tokoh gerakan Islam ni Dr. Fathiyah Khan, beliau telah menghasilkan puluhan buku-buku dakwah, puluhan, Allah, puluhan. Buku-buku dakwah tadi yang mencerahkan langit kebangkitan Islam. Cahaya kebangkitan Islam, cahaya kebenaran. Itu Islam mesti benar. Tak ada Islam tak benar. Apabila sebut Islam, benar. Dr. Fathiyah Khan, dia dapat PhD dalam bidang pengajian Islam dan bahasa Arab. Dia bahasa Arab. Bahasa Arab penting para ahli semua. Bila saya belajar balik ni, belajar balik, kita tinggal bahasa Arab lama, belajar balik, subhanallah. Sampai kan nak buat assignment bahasa Arab tadi, ya Allah. Malam-malam tidur ingat assignment punya bahasa Arab. Jadi Dr. Fathiyah Khan tadi dia dalam PhD bahasa Arab dan pendidikan Islam. Nak buat PhD dulu lah, kita nak buat master pun dulu lah. Nak buat PhD, ya Allah. Tapi saya fikir satu juga, kenapa orang yang boleh, mengapa kita tak boleh kuatkan semangat. Baik, Dr. Fathiyah Khan juga merupakan di antara tokoh gerakan Islam di Lebanon. Tokoh gerakan Islam Haraki dan di dunia Islam. Sekali di Lebanon, bahkan dunia Islam, antara juga dia adalah pelopor kepada yang mengasaskan gerakan Islam. Bersama-sama dengan 50 orang saudaranya. Setelah mana? Setelah beliau balik dan ziarah Dr. Mustafa As-Sibai rahimahullah di Suriah. Dr. Mustafa As-Sibai ini banyak karang kitab dalam fiqh sirah. Surah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia banyak saya buat balik sekali. Dalam fiqh sirah banyak saya buat assignment lagi dalam kitab Dr. Muhammad Ramadan Al-Buti Syahid dan Dr. Mustafa As-Sibai. Baik, para semua, Dr. Fathiyah Khan yang kita akan tengok nanti, banyak dia tulis kitab-kitab, tapi antara tulisan dia tadi yang paling masyhur adalah kitab kita ni, Madza Ya'ni, apa arti saya dengan agama Islam. Dan banyak lagi lah. Satu lagi kita sekali ad-da'wah wa ad-da'iyah, masalah yang berkaitan dengan dakwah dan pendakwah. Masalah masalah dakwah, masalah sentiasa ada orang. Tapi lebih lagi kita yang duduk dalam kajian masalah ad-da'wah wa ad-da'iyah. Saya pun banyak kali nak kena isteri dari jabatan. Banyak. Cuma sekadar masalah dakwah wa ad-da'iyah. Mereka bagi nasihat ini, hati-hati. Hati-hati. Kata orang. Kalau dulu, bagaimana gerakan Islam tadi, masalah satu, perkayaan buat satu kitab. Kitab ini masyhur juga masalah yang berkaitan dengan dakwah. Kita kena ingat bahawa di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di antara di akhir zaman tanda-tanda kiamat, di antara tanda-tanda as-saah,
hilangnya majulah ilmu, ya. Hilang majulah ilmu, ya. Apabila hilang majulah ilmu, akan lahirlah wa yuzhir zina, akan lahirlah maksiat, wa yuzhir jahlum, apabila hilangnya ilmu tadi, wa yuzhir jahl, akan lahirlah wa golongan yang jahil. Jahil, apabila masyarakat jahil, akan berlakulah wa yuzhir zina, maksiat berlaku. Sudah pernah semua kita nak masyarakat ini masyarakat Islam. Bagaimana nak lahir masyarakat Islam kalau masalah dalam dakwah dan pendakwah? Ya, banyak lagi ya dalam karya. Ya. Maknanya dalam kitab nanti kita akan melihat yang 3 jenis manusia. Dalam kitab ni, apa arti saya mengenal Islam? Dr. Fatahiyyakan menguraikan 3 jenis manusia. 3 jenis manusia. Yang pertama, manusia yang hidup untuk dunia semata-mata. Berapa ramai kita lihat sekarang. Manusia hidup di muka bumi Allah cuma hidup untuk dunia dan dunia semata-mata. Dia tidak ada kaitan dengan dunia dengan akhirat. Sebab tu lupa khilafat tadi, lupa untuk hirasatul din, nak jaga agama. Masing-masing jaga perut masing-masing, masing-masing jaga kuasa masing-masing. Kenapa? Lupa hirasatul din, lupa khilafatul nubuwah. Tugas kita sambung balik tugas-tugas para nabi. Tugas nabi hirasatul din, jaga agama. Takkan mana kita jaga agama? Hirasatul din, siasatul dunia. Maka kena tadbir dunia, tadbir masyarakat, tadbir rumah tangga dengan agama. Akan ada dalam bahagian nanti Islam tadi dari segi keluarga, insya-Allah takkan. Baik, golongan manusia yang kedua, manusia yang hidupnya kehilangan pedoman. Hilang pedoman hidayah dan melakukan penyimpangan dan kesesatan. Hilang arah tujuan. Kalau kita melihat bagaimana Al-Imam Al-Syafi'i, suatu hari Imam Al-Syafi'i di dalam belajar tadi dengan guru dia Waqi' Al-Jarrah, dan suatu hari dia lepas belajar, dia tak boleh nak hafal ilmu tadi, dia susah. Maka dia pun kembali semula pada guru dia Waqi' Al-Jarrah. Dia kata, wahai guru, susah nak hafal ilmu ni. Maka guru dia kata, tarkul ma'asi, tinggal dosa. Fa'inna al-ilma nurullah. Sesungguhnya ilmu para hadirin yang kita ambil pagi ini adalah cahaya Allah. Inna al-ilma nurullah. Sebab hakikat kalau manusia tahu ilmu ni cahaya Allah, apa yang berlaku? Sama oleh manusia, ada potongan harga dekat Tesco, sebelum pulang ada tunggu dekat pintu Tesco. Kenapa? No. Potongan diskaun tadi. Ya, diskaun tadi. Bagaimana ya Allah, waktu terakhir semua kita syukur kepada Allah. Ya, kita masyarakat Allah bagi suatu hidayah. Nampak ilmu nurullah, cahaya Allah. Wa nurullah la yuhdari asi. Cahaya Allah, kata Waqi' guru kepada Imam Al-Syafi'i, ilmu Allah la yuhdari asi, tidak akan masuk dalam orang yang sentiasa melakukan dosa kepada Allah. Maka pada semua Dr. Fatahiyyakan menyebut dalam kitab kita disebut, yang pertama tadi, manusia yang hidup di muka bumi Allah hidup semata-mata dunia. Apabila hidup dunia, maka dia akan waqara' iaitu takut mati. Kenapa? Dunia nak hilang dunia. Golongan yang kedua, kata Dr. Fatahiyyakan, manusia yang hidup dalam hidupnya kehilangan pedoman, hilang arah tujuan.
Batu para semua kalau kita melihat dalam Quran surah Taha, ya, ayat 123 124. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Taha, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di awal-awal Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Quran tadi ada tashqa untuk kamu masyarakat itu sahaja. Terus sekarang kalau terima hukum Quran susah, ya, kalau ikut Quran Islam susah. Tanzilan illa tazkiratan liman yakhsha, kecuali untuk kamu tazkirah, peringatan bagi kamu, pedoman bagi kamu. Liman yakhsha, bagi orang yang takut pada Allah. Tanzilan mimman khalaqal arda. Quran tadi diturunkan oleh khalaqal arda, Allah Tuhan yang menciptakan langit. Maka kita lihat ayat lain pula, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa ikut hidayah, masing-masing nak hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali baca dalam solat. Dan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, beri kami jalan. Faman ittaba'a huda, Allah menyebut bahawa siapa yang ikut hidayahku, faman ittaba'a huda fala yadhillu. Oh, ini jaminan Allah. La yadhillu, kamu tak akan sesat. Ya, pengakuan Allah dalam surah Taha. Kita kena ingat, kita sedar kita ni siapa yang buat? Allah. Maka memerlukan kepada petunjuk Allah, manual Allah. Ya, kita boleh hasil baru ni. Malah saya pergi cari buku agama di Angsana, okey, Angsana nama. Jadi saya lalu nak pergi ada muka pintu lepas tu, sekali ada 2 buku agama. Jadi saya pun nak urusi balik ni. Punya ramai yang beli telefon baru. Ya, telefon beli dapat. Allahu Akbar. Maka saya pun pusing dulu. Jadi bila saya beli tanya manual, bagaimana nak guna? Ya, handset tadi bagaimana nak guna? Saya fikir Allah, ya, manusia yang Allah buat, ya. Kita Allah cipta. Maka kenapa manusia tak nak ikut manual Allah? Sedangkan benda telefon makhluk cipta. Tanya makhluk bagaimana nak buat ni, bagaimana nak guna telefon ni. Tanya orang yang buat. Kalau dia tanya kita bagaimana kita nak buat, ya, tak boleh jawab. Mungkin kehidupan kita pada semua nak tanya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka faman ittaba'a huda fala yadhillu. Orang yang ikut hidayah, petunjuk Allah, la yadhillu, kamu tak akan susah. Kita beli kereta Jepun, kita akan tanya bagaimana nak pakai. Maka insya-Allah kalau kita ikut manual dia, insya-Allah kereta kita tak akan rosak. Bagaimana kehidupan kita, ya, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, kalau kita tidak ikut manual cara Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sekali dhanka sekali, ya, mau 10 Amerika sana, Australia itu cari sampai setakat ini tak terlupa. Jangan kota hitam, tak jumpa kota hitam. Kenapa? Sebab tidak berpandukan kepada wa man a'rada 'an dzikri. Maka barang siapa yang membelakangi peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, bagi mereka ma'isyah, kehidupan dhanka. Hidup di dunia dalam keadaan tercari-cari. Faham semua, hidup dunia sementara. Sementara. Bagaimana nak kita hidup balik? Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Kita hidup balik di hari akhirat
nanti kita hidup dalam keadaan buta, a'ma. Allahu Akbar, na'udzubillah. Maka orang yang menegakkan hukum Allah, mereka kata kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, mengapa kami dibangkit dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, kalau dulu kami nampak jalan ke majlis ilmu, kami nampak ke warung kopi, kami nampak. Kenapa sekarang a'ma, buta kami, ya Allah? Maka Allah berjawab lagi, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kalau dulu atatka ayatuna, aku hantar tanda-tanda kebesaran itu, tetapi fanasitaha, lupa. Wa kadzalika al-yawma, dan hari ini tunsa, kamu akan dilupakan. Na'udzubillah semua. Baik, kumpulan yang ketiga, manusia yang menganggapkan dunia ini sebagai ladang amal untuk akhirat. Kelompok manusia yang ketiga dalam kitab ini, Fathiyatan menyebut manusia yang menganggapkan dunia ini sebagai ladang, ladang tempat kita, ladang amal, cucuk tangan untuk di akhirat Allah. Inilah kita nak, insya-Allah kita nak manusia kita termasuk dalam kumpulan manusia yang menganggapkan dunia yang sementara ini sebagai suatu ladang. Ladang untuk apa? Kita cucuk tanam dengan amal ibadah untuk kehidupan kita di akhirat nanti, insya-Allah. Baik, Dr. Fathiyatan suatu ketika masa tahun 1992, 1992, beliau telah memenangi kerusi pilihan raya di Lebanon. Lebanon 1992. Kita 1990 kan? Maka pada tanggal hari Sabtu 13 Jun 2009, baru lagi, 13 Jun 2009, Dr. Fathiyatan pergi menemui Allah. Maka hilang perginya seorang tokoh ulama profesional yang bergiat aktif dalam perjuangan melalui gerakan Islam. Dia mesti ada gerakan awal Saulah 13 Jun 2009. Mana gereja Islam bilang permata tokoh Islam ulama 2009 baru hilang seorang tokoh ulama yang profesional. Ramai tak sekali, ramai profesional kan? Ramai. Tapi Dr. Fathiyatan profesional, aktif pula dalam perjuangan. Melalui apa? Dia mesti ada, kita nak berjuang ni mesti ada benda, ada kelompok, ada asas. Apa dia gerakan Islam? Awak berjuang apa? Berjuang Islam akan asas apa? Islam tak boleh. Dia mesti ada suatu gerakan Islam. Kalau di sana Ikhwan di Mesir, gerakan Islam Ikhwan Muslimin, ada satu nama. Yang itu ada itu dia. Itu lagi tu. Dia tinggal di Lebanon, Tripoli, Lebanon. Maknanya kitab yang kita baca ni, rata-rata buku kita ni, buku yang apa arti saya mengenai Islam ni, mana tak wajib dan bagi usrah. Saya ingat masa saya usrah dengan masa tu saya kecil lagi. Masa tu saya dalam ketiga, saya usrah dengan Ustaz ni Abdul. Masa tu ini Ustaz ni Abdul. Ketika itu kelompok usrah secara talaki musyafaah. Minggu nanti tak tinggal.
Lama, kitab ni lama. Mana wajib dalam usrah, dalam gerakan Islam. Gerakan lain tak ambil kisah. Banyak mana kalau kita di peringkat asal, kita akan guna buku ni lah. Buku apa makna kita Islam, apa makna kita Islam, bagaimana kita nak berada di atas gerakan Islam. Kalau kita lihat buku-buku yang dikeluarkan oleh Dr. Fathiyatan yang masyhur, dulu asal yang buku kitab ni warna hijau. Buku Fathiyatan yang mula-mula warna hijau. Cetakan yang berapa? Yang hijau. Mana gerakan Islam ni suka warna hijau. Dia suka warna hijau. Hijau. Pustaka Hajat, Pustaka Hajat. Ya? Di kitab yang mula nama dia Pustaka Hajat. Pustaka Hajat. Ya, kita lihat pustaka sana mana lah. Dia kita warna hijau. Maknanya kalau kita lihat kitab-kitab karangan Dr. Fathiyatan ni, dia menjadi suatu rujukan kepada aktivis Islam. Maknanya kita nak dalam gerakan Islam, kita kena cari buku-buku yang dikarang oleh pelopor gerakan Islam, baru tahu bagaimana gerak kerja dakwah Islam. Jangan cari buku Islam Nabawi. Banyak buku Islam Nabawi tak sekolah banyak, pemikiran Islam Nabawi. Tak ada orang membaca. Antaranya kitab Dr. Fathiyatan ni asas-asas Islam. Islam tadi terbina atas dasar Islam. Ada yang sebut bunyan Islam ala khams, terbina Islam atas 5 perkara. Apa dia? Baca, apa dia? Solat, puasa, haji, zakat. Maka dia pun relax lah. Islam lah. Zakat dah keluar lah. Makkah tak 5 kali dah pergi. Ramadan Safira lah. Masuk Ramadan ni. Maka dia pun duduk relax. Kenapa? Islam dah sempurna. Islam cuma terbina. Contoh macam ni. Hari ni kita pergi surau, masjid, kita pun ajak orang. Kita bantu tahu Tok Imam, tolong buat makhluk. Lepas tu nanti saya ajak di rumah saya. Buat doa sama. Kita tunjuklah jalan-jalan sekian-sekian dekat simpan Pak depan sopir lain. Maka pun orang datang mana rumahnya? Dah cepat tiang Pak tiang baca. Dia kata rumah dah ada. Sebab apa? Tiang Islam rumah tadi sepatut 5 tiang. Maka bukan dikatakan rumah kalaulah binaan tadi tidak ada. Bukan dikatakan Islam kalau binaan lain tidak ada. Islam tidak tertegak di muka bumi Allah. Islam tidak terlaksana dalam masyarakat. Maka Islam belum lagi terlaksana. Maka antara kita ada asas-asas pada Islam. Kita ada komitmen Muslim sejati. Apa komitmen kita? Bukan sekadar panah dekat kedai raya. Lepas tu seluruh tadi bila panah pula kedai raya balik. Itu yang perlu kita baiki balik. Komitmen Muslim sejati. Ia tidak ada turun. Teguh. Orang semua kadang-kadang komitmen kita ni menurun. Ilmu kita turun. Iman kita yazid. Al-iman yazid wa yanqus. Iman kita turun, kadang-kadang naik. Bagaimana orang semua nak biar iman tak naik? Bagaimana nak komitmen kita terhadap Islam terus melonjak? Maka perlulah kepada tazkirah. Perlu kepada usrah. Ada dalam gerakan Islam dia ada usrah. Aku sebut lekak dalam pertemuan. Lekak. Maka peran semua yang saya risau, para ahli pun risau, yang kita takut komitmen kita terhadap Islam tadi
takut-takut tiba-tiba naik turun. Jadi bagaimana nak dia komitmen Muslim sejati, maka perlu kepada kuliah, perlu kepada tazkirah, perlu kepada ingat, konsep ingat. Sebab apa? Sebab kita sifat manusia ni dia lemah, ingat, lupa, nasia, lupa. Dia sebut hari ni lupa lagi, sebut esok lupa lagi. Maka bagaimana nak kita tadi dia komitmen terhadap Islam selalu membawa dalam kehidupan kita. Maka alhamdulillah kita buat ini kuliah Tuhan, ya Allah, baik baik, amat baik. Kalau boleh, insyaAllah dalam pertemuan akan datang kita harapkan lebih ramai, apabila ramai tadi kekuatan tadi mantap. Baik. Antara lagi robohnya dakwah kita yang jalan ini. Ya, semua kita ni dipanggil da'i. Semua da'i. Kuntum khaira ummah. Kamu wahai umat Nabi Muhammad, ukhrijat linnas, dikeluarkan kepada manusia. Apa dia? Ta'muruna bil ma'ruf. Tugas kita ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang buat jahat. Wa tu'minuna billah. Apabila kita nak kita ciri umat Nabi Muhammad yang terbaik, khairu ummah. Bagaimana nak kita nak jadikan kita khairu ummah, sebaik-baik ummah? Itu ciri dia. Baik. Buku juga yang berjatuhan di dalam dakwah. Ada juga orang jatuh tengah-tengah dalam dakwah. Tengah dakwah dapat sesuatu benda yang kata apa, sinar mata maka gugur dia tenaganya. Berapa ramai ya? Lihat di peringkat atas ramai, bekas naik presiden tiba-tiba jatuh, di tengah di dalam dakwah. Yang seterusnya membentuk fikrah dan visi gerakan Islam. Bagaimana nak bentuk fikrah? Fikrah apa? Fikrah Islam. Atau kapitalis saja. Ya, pokok kapitalis saja. Yang penting sekali, ya, tak kira Islam ke apa, yang penting kamu dapat. Kalau cari harta tadi, usah kira halal haram. Itu kapitalis. Ya. Yang penting kamu peta. Lantaklah Islam ke sekular. Itu fikiran kapitalis yang masih lagi menjajah dalam fikiran manusia. Maknanya kita belum lagi merdeka dari segi fikrah. Fikrah kita masih lagi dijajah oleh fikrah kapitalis. Yang kita nak, yang Fatihah akan membuat kita bagaimana bentuk fikrah dan misi gerakan Islam. Kemana hala tuju gerakan Islam? Apa dia? Dalam satu diri jaga agama. Siasat dunia, tadbir agama dengan apa? Diri agama. Seterusnya di antara kitab-kitabnya prinsip-prinsip gerakan Islam. Islam ada prinsip, ya, dari muzabzabina baina dzalika haula. Pagi ni di sana nampak condong sana, pagi kita esok di sini, kenapa condong sini? Tidak. Dalam Islam, dalam gerakan Islam dia ada prinsip. Ya, apa prinsip kita? Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu prinsip kita. Biar kita ulang pagi, ulang petang. Itu prinsip. Siapa tu? Ini prinsip ni, ikrar ni, Syahid Hasan Al-Banna rahimahullah ta'ala, pemimpin yang pertama Ikhwanul Muslimin. Lagi kita ada bahtera penyelamat dalam kehidupan pendakwah. Bahtera penyelamat dalam kehidupan pendakwah. Dalam dakwah ni, kehidupan pendakwah banyak pancaroba, ujian. Melihat bagaimana Nabi SAW, Allah baca dalam sirah Nabi, baca betul-betul boleh mengalir maksudnya.
Tengok betul-betul cuba lihat tadi dalam sosial, dalam kita lihat tadi dengan ilmu sosial pengorbanan Nabi tersebut, ya Allah. Ya, kita alhamdulillah boleh terima Islam. Islam datang ajar pun. Maka apa kita tidak ingat pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya para sahabat, ya. Saya lupa nama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang syuhud, yang syahid dalam perang Ahzab. Sehingga orang tak kenal namanya. Abdullah bin Mas'ud 80 tetakan 80 tetap Allahu Akbar 80 tetap sehingga kan saudara dia kenal tanda di hudud Nabi. Apa semua tu untuk bawa Islam ini? Apakah kita tidak ambil berat tentang Islam, ya? Ke arah kesatuan gerakan Islam, ya? Bagaimana gerakan kita nak satu gerakan tadi di atas Islam, ya? Maka kita kena faham bahawa kesatuan tadi tak boleh nak satu dengan bangsa, tak boleh. Sampai bila-bila tak boleh. Kita nak satu dengan keturunan, tak boleh. Maka Dr. Fatahiyyakan buat satu kitab ke arah kesatuan gerakan Islam. Maka kita nak satukan masyarakat dengan Islam, berlabelkan kepada Islam. Tak boleh satukan masyarakat dengan Melayu, dengan bangsa, tak boleh. La farqa baina Arabiyyun wa Ajamiyyun illa bittaqwa. Beza antara Arab dengan Ajam adalah takwa. Maka bagaimana nak lahirkan sifat takwa Islam aja? Macam ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut, la takunu imma takulu in ahsana an-nas ahsanan wa in zalamu zalamna walakin wadhannu anfusakum in ahsana an-nas an tuhsinu wa in asa'u fala tuzlimu. Janganlah seseorang daripada kamu menjadi orang yang tidak punya prinsip. Ada prinsip. Pertanyaan kita, apa prinsip? Prinsip. Kadang-kadang berubah. Ikut orang. Ikut dia situasi. Nampak ramai orang sana, nampak banyak orang bagi ikut sana. Itu tak ada prinsip. Dia tak ada prinsip. Siapa tak ada prinsip? Orang yang munafik, iman palsu. Dia palsu iman mereka. Dengan berkata apa? Orang yang tak ada prinsip kata apa? Jika kami bersama manusia yang berbuat baik, maka kami pun berbuat baik. Amin. Ya? Kalau kami bersama dengan orang buat baik, kami pun buat baik. Ya? Ahsanan nas ahsanan. Ya? Wa in zalamu zalamna. Dan jika mereka buat zalim, buat jahat, maka kami pun turut berbuat zalim. Hanya orang ini ciri-ciri orang tak ada prinsip. Kalau kami ada bersama dalam kelompok Islam, kita berbuat Islam. Apabila kami berada dalam kelompok zalamna, ya, zalamu, zalamna, maka kami pun sama-sama buat zalim. Sebab tu kadang-kadang para ahli semua kita doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim diri kami, ya Allah. Di mana? Zalamna anfusana, kami zalim diri kami, ya Allah.
Bagaimana zalim para semua? Hari ini, pagi ini, maka roti canai berapa keping dah? Tak zalim. Dah. Bukan sekadar kita makan, balik bumbu. Dia bungkuk, tak ngomong lagi. Zalim, tak zalim pada anak isteri. Dah. Tak zalim. Maka kita cuba melihat bagaimana dia katakan zalimnya anfusana. Zalim tak ada banyak orang semua. Dari segi fikir, dari segi material, dari segi banyaklah ya. Jadi para semua kita buat hari ini Tuhan di antara ni jalan bagaimana nak mengelakkan diri kita dizalimi. Para semua kita sentiasa berusaha tambah ilmu. Hanya di antara ciri orang yang bukan zalim diri. Ya, maknanya kita ni bukan termasuk dalam orang zalim. Orang yang zalim, mereka meletakkan diri mereka dalam keadaan jahil. Jahil. Para hadis semua, kita jahil. Saya jahil, para hadis jahil. Dan kita tahu kita jahil. Yang susah, dia jahil, tak tahu dia tu jahil. Jahil suatu sifat. Jahil sifat. Jahiliyah suasana. Allah sebut dalam Quran jahiliyah. Ya, إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. Jahil ni para semua. Di Malaysia ni ada jahil, tak ada kafir. Semua tahu. Tak. Orang yang tak ada ilmu belajar ada dapat sikit. Orang dapat sikit usaha lagi yang dapat diploma. Orang yang ada diploma belajar lagi yang dapat apa dia? Degree. Orang yang ada belajar lagi yang dapat apa? Master. Orang yang ada master belajar lagi yang dapat PhD. Maknanya jahil, konsep jahil di dalam masyarakat kita tak ada dah. Tak ada dah. Saya sebut di intim, intim. Kalau hari Ahad, Duha, Zuhur, Asar, Maghrib, 5 kali sehari. Ini ya Allah. Tapi yang masih ada jahiliyah. Jahiliyah ni tahu hukum Islam itu lahir, tapi masih tak nak sebut jahiliyah. Elok Islam elok, tapi masih lagi ambil benda lain. Itu kata jahiliyah. Maka bagaimana kita nak buang sifat jahil? Bagaimana nak buang kehidupan jahiliyah? Konsep yang berbeza. Ya, kita semua tak ada dari semua alim tahu, tetapi masih lagi hidup dalam jahiliyah. Nah, masih lagi tolak Islam, sudah kita tahu Islam yang baik, ya. Masih lagi tolak perundangan Islam, tahu perundangan Islam ini. Kenapa? Sebab fikrah masih lagi jahiliyah. Tetapi walakin wazannu anfusakum, kata Nabi, jadilah kamu orang yang punya pendirian, prinsip. Masing-masing saya tanya, para ahli tanya, apa prinsip kita? Ada Islam. Tak berubah. Sekali sini, sekali sini. Ya? Jika manusia berbuat baik, maka hendaklah kamu berbuat baik. Ini prinsip. Jika mereka berbuat jahat, maka janganlah kamu berlaku zalim. Ya? Prinsip kita Islam. Islam kata apa? Buat baik. Ya? Masuk dalam arti Islam. Maka kalaulah apabila berlaku kezaliman, maka kena cuba. Ini hidup ada prinsip. Yang ini hidup macam pokok apa tu? Pokok balik angin kan? Sini ada pokok balik angin. Pokok balik angin. Bawah dia putih kan? Atas hijau. Apabila angin kuat dia pun balik putih kata. Angin dari sana pula dia balik pula tinggi atas. Jadi Islam tadi bukan macam tu. Ataupun sebut lalang lah. Lalang. Angin sana dia pun balik sana. Angin timur barat balik sana. Jadi Islam tadi dia ada prinsip. Ada istiqamah. Pastaqim. Dan wasatid.
Maka para semua nak sabit, nak kekal. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, tolong Allah. Allah akan tolong kamu, wa yusabbit aqdamakum. Allah akan tetapkan pendirian kamu. Nak diri atas apa? Diri atas dasar Islam. Baik, Dr. Fatahiyah ni, beliau kawan dan lapak dia siapa? Kita kena-kena kita kena-kena kawan ni. Kalau dari pimpinan gerakan Islam di luar negara, termasuk Dr. Mustafa As-Sibai, ya ulama antara kita. Saya Kutub, saya Kutub gerakan Islam. Dr. Mustafa As-Sibai, saya Kutub, gerakan Islam. Syekh Hasan Al-Hudaybi, siapa dia? Syekh Hasan. Syekh Hasan ni pemimpin nomor 2, Mursyidul An. Mursyidul An Ikhwanul Muslimin. Lepas Mursyidul An, Syekh Hasan Al-Banna. Mursyidul An, Mursyid. Kita ada Mursyidul An kan? Mursyidul An sama betul. Gerakan sama, gerakan Islam. Mana Syekh Hasan tadi adalah Mursyidul An yang kedua, Ikhwan Muslim. Yang akhir sekali Mursyidul An siapa? Yang dijatuh hukuman gantung. Apa nama? Profesor Dr. Muhammad Badiah. Itu pemimpin yang nombor 8 ya. Nombor 8 daripada Ikhwan Muslim. Muhammad Badiah. Kawan dia Syekh Abu Ala Al-Maududi. Termasuk juga di Malaysia ni almarhum Pengguru Dr. Roh Fadil Fadilno. Bunga apa ni? Lagi Presiden kita Fadil Pengguru menjadi kawan. Jadi para semua, kalau kita tengok dari kitab Jawhar Al-Mawruf wa Muhibat Al-Qulub, bila Allah tadi nak masukkan seseorang hamba tadi imma neraka wa imma surga, Allah suruh malaikat tanya. Soalan yang terakhir sekali, dia akan tanya lah, kamu pernah tak makan bersama para ahli? Si Anu ni tak pernah dia kata mana-mana. Maka mereka tanya lagi, pernah tak kamu berada dalam majlis ilmu bersama orang? Tak ada. Pernah tak kamu kenal dengan ulama? Tak ada. Pernah tak kamu berkawan dengan ulama? Tak ada. Pernah tak kamu berkawan? Contoh A ni berkawan dengan ulama, maka dengan sebab dia berkawan dengan A, Allah kata ambil dia. Orang semua kita kenapa kita pilih fikrah Islam? Sebab ada pimpinan kita Tuan Guru Haji, dia masih ada. Siapa dia? Siapa sahabat dia? Dr. Fatahiyah kan. Siapa sekelompok ini dia? Mana? Saya Hawa. Mana kan? Pemimpin Ikhwanul Muslimin. Maka kita mohon kepada Allah dengan harapan kita ada pertalian dengan ulama yang dapat dengan Allah. Maka kita mau, walaupun kita seorang jadi kita nak apa tu? Syafaat, bayangan, nak bayangan. Ya, kita tak mampu nak jadi ulama yang besar. Ya, mudah-mudahan kita ada di bawah apa? Zulu. Bayangan para ahli ulama. Sebab tu lah. Sebab tu kita nak bersama. Ya, kita tak nak bersama dengan golongan al-mujrimun. Ya. Sebab itulah kita sentiasa berada dalam kumpulan mana? Ya.
Dengan harapan apa? Dengan harapan ada persalian. Ya. Maka alhamdulillah para ini saya syukur kepada Allah. Kenapa? Sebab Allah bagi hidayah kita boleh duduk dalam gerakan Islam. Musfah. Dan sebab itu kita tengok haraki gerakan Islam tadi. Ya syahid, mati syahid, lahir lagi. Ketika beliau mempercayakan kembali kepada Allah, ketika itu usia dia jangkau lebih kurang umur 76 tahun. 76. Rasulullah sebut kita nak duduk dalam Islam ni, kalau ikut masa memang singkat masa memang, ya. A'malu ummati baina sittin ila sab'in. Rasulullah kata umur umatku di antara sittin 60 tahun ila sab'in ke 70 tahun. Wa aqalluhum sikit sangat man yajuzu dzalika. Allah yang melepasi angka 70. Ya. Pelajaran berapa? 60. Lagi 5 tahun je. 5 tahun. Baina sittin ila sab'in. 60 hingga 70. Jadi kita ingat umur kita tadi kita nak berada dalam Islam. Kita masih amal ummati dari umur baina sittin ila sab'in ini mudah-mudahan kita berada dalam prinsip kita, prinsip Islam. Jangan Allah gelapkan kita. Ya, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Sebab hati kita ni merupakan raja. Apabila raja kita, perintah, rakyat pun gerak, kaki bergerak begini. Kenapa? Sebab hati disinari dengan kita. Baik, para semua apabila Dr. Fathi akan kembali rahmatullah, maka bilang besar, kehilangan besar kepada gerakan Islam. Apabila Dr. Muhammad Bazir, Profesor tadi dilakukan hukuman Islam dan pengikut evaluasi ini, siapa yang rasa? Kita lah, gerakan Islam. Tak. Orang yang tak ada gerakan Islam tak rasa. Tak rasa, tak hilang. Kenapa? Sebab kita ada ukhuwah. Ukhuwah tadi berasal Islam. Hubungan. Kita tak pernah tengok. Tetapi kenapa Allah lakukan? Kenapa? Sebab mereka asal apa? Syahid Al-Banna. Asal Al-Banna gerakan ikhwan sedia pertama. Maka di atas dasar ikhwah tadi, maka lahir perasaan Allah hilang. Sebab itulah apabila ulama-ulama kembali kepada Allah, kita yang jahil ini rasa hilang. Apabila kita dengar ucapan lafaz Tuan Nurul Nabi, barulah dalam kuliah subuh kan, kita kata saya dah tua, saya lama dah subuh. Dia minta maaf tu, keikhlasan itu susah. Seorang pemimpin minta maaf. Anda minta maaf dengan rakyat. Ada pasal yang mati, Ramadan dan Allah minta maaf ada tak ada. Dan pemimpin rasa minta maaf. Macam kita sebagai ayah, apa kita minta maaf yang kita maaf, kita maaf. Nah, apabila perlu sebut itu, apa kita rasa sayang tu? Mungkin kali itu anda, dia dah maafkan hampir macam itu. Itu perasaan kita bila seorang ulama bilang. Sebab tu Nabi sebut kata Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala, dia kata mautul alimi salmatun fil Islam. Mati orang alim, kematian seorang alim adalah suatu kelompong dalam Islam. Ambil kita rasa macam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala, mautul alimi salmatun fil Islam. Mati orang alim, golongan ulama adalah suatu kelompongan dalam Islam.
la yasudduha makhtalafa al-lail wal nahar. Ia tidak dapat ditutup. Lompong tadi kita kata lompong. Lompong Islam tadi tak dapat ditutup walaupun ikhtilaf makhtalafa al-lail wal nahar, bertukar ganti malam dan siang. Kita lihat dalam harapi kita yang terdekat, lepas dia turun mati dia lompong. La yasudduha. Nak kata ilmu ramai orang, tapi dari segi zuhud dia, dari segi ikhlas dia, ya betul. Asal bersih la yasudduha, tak boleh nak cari walaupun tukar siang. Sama kita ramai yang pemimpin Islam. Memang ada orang ganti, tidak akan sama. Maka sangat sedikit ulama seperti Dr. Fatih katakan, bukan sahaja arif dalam ilmu agama, tetapi juga memahami isu pergolakan. Ya. Dan macam Fatih kemudian lagi, dia hebat dari segi agama, dia boleh tadbir kerja. Setengah orang alim saja, tak boleh tadbir. Dr. Fatih katakan bukan sahaja alim agama, tetapi dia juga faham isu-isu pergolakan dunia, isu yang bergolak. Dan ia juga ada suatu sifat semangat wajah, bukan kata foto wajah, semangat wajah keluar kata wajah saja, ya? Semangat wajah untuk merakyatkan gagasan dakwah, rakyat merakyatkan gagasan dakwah, dan bukan rakyat gagasan dakwah dan daulatkan Islam dan rakyat tadi di tanah ini. Sekarang kita nak rakyat tadi dengan gagasan dakwah. Apabila rakyat dah ada dakwah, maka insya-Allah senang daulat Islam. Maka tugas kita masing-masing, saya perhati ada tugas da'i tadi, ya. Maka Dr. Fatih akan juga seorang ulama al-amilin, ya. Bukan ilmuwan sekadar basi-basi dengan lantan suara, ya, tetapi kata-kata dalam kata-katanya adalah perbuatan. Apa dia kata dia akan buat. Manakala perbuatan dia adalah dari kata-kata. Ini yang penting. Maka akhir sekali cuba kita melihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibda bi nafsika summa biman ta'ud. Dan Rasulullah sebut, ibda bi nafsika, mulakan dengan dirimu dulu. Ibda bi nafsika, mulakan dengan dirimu, summa kemudian Allah yang hendak kamu serukan dakwah. Maknanya kita kena bersih dengan tarbiyah diri kita. Ibda bi nafsika. Kalau seorang ayah nak jadikan keluarga Islam, maka ayah tadi kena mula dengan Islam. Kalau kita nak jadikan masyarakat kita Islam, maka kita kena baiki ibda. Saya kena mula, para diri kena mula dengan apa? Islam. Maka kita melihat sebagaimana, ya, pemimpin-pemimpin Islam, pemimpin gerakan Islam yang terdahulu yang lain, ya, sama juga Dr. Fatih kan juga pernah di penjara, pernah diseksa. Maknanya kalau berada dalam gerakan Islam, itulah sebab itu dalam surah Al-Asr kata wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Apabila berpesan dengan kebenaran, maka dibawa sekali dengan kesabaran. Maka para semua, insya-Allah dalam kuliah akan datang. Hari ini kita ada apa dia?
kenal mesra dengan ilmu yang kita akan ambil nanti, ya, pengarang kitab yang berusaha. Mudah-mudahan bila kita kenal siapa dia gerakan Islam, maka baru kita akan cinta, kita akan gali, kita akan gali, kita akan rosak balik, kita akan buat postmortem bagaimana cinta dengan Islam. Maka kita insya-Allah kita akan ambil, apabila kita faham, kita cuba bawa kefahaman tadi dalam kehidupan kita, insya-Allah, kan. Nanti sekali saya mohon maaf kalau ada kelemahan. Saya sebut sekali lagi, saya benar tak layak cakap sini, ya. Aku masih lagi nak baru lagi ilmu kita, baru lagi. Mudah-mudahan perkongsian kita hari ini Allah bagi kita tafakuh fikir. Mudah-mudahan pertemuan kita yang tak seberapa, Allah jadikan pertemuan kita suatu dapat ridho Allah daripada masyarakat nanti. Mudah-mudahan pertemuan kita dapat hasilkan kepada kita Allah dan kita Rasul, kita pada Islam. Aku dah boleh hadar wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna ya Allah, bagi ilmu kepada kami apa kami masih jahil. Wa dzakirna ma nasina ya Allah, bagi ingat apa telah kami lupa. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.